Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama bertemu dengan bulan Ramadan bagi tahun 1441 Hijriah. Dan hari ini ketika mana saya menyampaikan tazkirah ini, hari ini merupakan hari yang ketujuh daripada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, dan juga hari ini merupakan hari yang ke-44 kita berada dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak daripada 18 Mac yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang saya kasih sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, Ramadan kali ini kita berada dalam tempoh ujian. Bukan sekadar ujian sejauh mana kita dapat melaksanakan ibadat puasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi di antara ujian besar yang kita hadapi pada kali ini, yang saya kira ujian yang bakal menjadi sejarah pada masa akan datang, iaitu berlakunya penularan wabak coronavirus, sehingga menyebabkan kita terpaksa menerima pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Secara faktanya pada hari ini, tuan-tuan sekalian, di seluruh dunia jumlah mereka yang positif coronavirus ini sudah melebihi angka 3 juta orang, termasuklah di negara kita Malaysia. Dan jumlah kematian sudah melebihi 227,000 orang di seluruh dunia, yang melibatkan 184 buah negara, termasuk negara Malaysia. Malaysia pada hari ini angka positifnya iaitu sebanyak 5,945 orang pada hari ini 7 Ramadan, dan jumlah kematian iaitu 100 kematian. Amerika mencatatkan jumlah kematian yang paling tinggi, iaitu jumlah kematian di Amerika pada hari ini sudah menjangkau angka 60,853 orang. Inilah yang telah kita sedia maklum. Dalam sejarah dunia, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pernah berlaku beberapa kali penularan wabak yang besar. Antaranya yang saya boleh sebutkan pada hari ini, yang pertama dalam sejarah pernah berlaku penularan wabak taun ataupun disebut sebagai kolera pada tahun 1817 sehingga sekarang, sehingga hari ini, dan jumlah kematiannya beratus ribu. Yang keduanya pernah berlaku penularan wabak AIDS. AIDS ni agak baru, tuan-tuan sekalian, iaitu bermula daripada tahun 1981 sehingga sekarang, yang jumlah kematiannya melebihi 35 juta orang. Yang ketiga, penularan wabak selesema Spanyol. Menarik namanya, tuan-tuan sekalian, selesema Spanyol. Selesema Spanyol ni berlaku hanya 2 tahun, iaitu tahun 1918 sehingga tahun 1919. Tapi jumlah kematiannya di antara 50 ke 100 juta orang. Dan yang keempat, di antara penularan wabak yang terkenal dalam sejarah iaitu cacar air. Ini berlaku lebih lama, tuan-tuan sekalian, iaitu pada tahun 430 sebelum Masihi sehinggalah pada tahun 1979
yang mengakibatkan kematian seramai 300 juta orang. Dalam sejarah Islam, tuan-tuan sekalian, iaitu selepas daripada kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah, kemudian disambung oleh Abu Bakar 11 hingga 13 Hijrah, 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar tahun 13 Hijrah sehinggalah tahun 23 Hijrah. Sayyidina Umar pentadbiran ataupun pemerintahannya agak lama, iaitu 10 tahun, berbeza dengan Abu Bakar hanya 2 tahun. Di zaman Sayyidina Umar berlaku banyak perluasan ataupun pembukaan wilayah baru Islam. Bila Sayyidina Umar naik memerintah pada tahun 13 Hijrah, tahun 16 Hijrah berlaku pembukaan Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis tahun 16 Hijrah. Dan tahun 18 Hijrah, Sayyidina Umar dan pentadbirannya diuji oleh Allah dengan berlakunya penularan wabak taun di bumi Syam. Bumi Syam ni merangkumi Palestin, Syria, Jordan dan Lebanon pada hari ini. Tahun 18 Hijrah berlakunya penularan wabak taun di bumi Syam, di Palestin, di Syria, Jordan, Lebanon, ni bumi Syam. Sehingga Sayyidina Umar tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang berlakunya penularan wabak taun tersebut. Dianggarkan jumlah kematian kerana taun di zaman Sayyidina Umar itu menjangkau angka 25,000 orang. Termasuklah beberapa sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi SAW meninggal dunia dalam tempoh berlakunya penularan wabak taun ini. Antaranya Muaz bin Jabal, antaranya Abu Ubaidah, yang lain lagi Syarahbil bin Hasanah, termasuklah sepupu Nabi SAW iaitu Al-Fadl bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Ini sejarah penularan wabak besar-besaran yang pernah berlaku dalam dunia ini. Dan hari ini kita diuji oleh Allah dengan berlakunya penularan wabak coronavirus yang bermula daripada pekan kecil Wuhan di China sehinggalah merebak ke 184 buah negara pada hari ini, termasuklah negara kita Malaysia. Hari ini saya mengajak tuan-tuan dan perempuan sidang jemaah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Setiap hari kita boleh bercakap tentang hal-hal yang negatif, kesan daripada penularan wabak ini, kesan daripada pelaksanaan PKP ini. Orang yang berniaga tak boleh berniaga, kita tak boleh bergerak bebas bagaimana biasa, kita tak boleh nak pergi ke masjid, surau seperti biasa, tak boleh nak beraktiviti seperti biasa. Banyak kekangan-kekangan yang terpaksa kita hadapi. Begitu juga ujian bagi mereka yang bekerja dengan gaji hari. Mengeluh mereka dalam suasana pada hari ini yang cukup perik, yang cukup menyulitkan. Semalam dilaporkan syarikat penerbangan British Airways berkira-kira untuk membuang pekerjanya seramai 12,000 orang pekerja. Jangkaannya 12,000 orang pekerja British Airways akan dibuang daripada pekerjaan. Ini berita semalam. Inilah di antara hal-hal negatif yang perlu kita lalui dalam tempoh berlakunya penularan wabak ini dan tempoh pelaksanaan PKP ini. Dan sekarang kita sudah masuk fasa yang ketiga pelaksanaan PKP ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, pada hari ini saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita melihat pula satu sudut yang lain, iaitu apa pendidikan, pelajaran, hikmah, hal-hal yang positif yang boleh kita ambil daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Sebab itu bila kita dah masuk bulan Ramadan, kita selalu membaca ayat tentang kewajipan puasa, iaitu pada ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ni biasa kita baca, biasa kita bertemu, biasa kita diperdengarkan dalam bulan Ramadan. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita terlupa tuan-tuan sekalian, dalam surah yang sama iaitu surah Al-Baqarah, pada ayat 216 Allah Ta'ala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya diwajibkan kepada kamu berperang, sedangkan berperang ni satu perkara yang kamu benci, perkara yang kamu tidak suka. Di penghujung ayat tu sangat menarik untuk kita ambil perhatian, iaitu Allah Ta'ala kata apa dia? Boleh jadi satu perkara yang kamu benci padahal dia baik bagi kamu, dan boleh jadi satu perkara yang kamu suka padahal dia buruk bagi kamu. Allah Ta'ala lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, pada hari ini saya mengajak tuan-tuan dan diri saya untuk kita melihat hal-hal yang baik daripada ujian yang Allah Ta'ala turunkan ini. Ujian dalam bahasa Arab disebut sebagai bala. Bala, ya, bala ni maknanya ujian. Cuma bagaimana kita melihat bala ataupun ujian ini, sama ada dia merupakan azab, hukuman daripada Allah kepada orang tertentu, ataupun dia merupakan rahmat. Bagaimana kita melihat itu? Saya rasa kita semua lebih mengetahui, sedia maklum apakah yang berlaku ni azab daripada Allah kepada diri kita ataupun rahmat. Boleh jadi dia azab daripada Allah. Balak ni merupakan azab daripada Allah kepada orang yang kufur. Boleh jadi dia jadi rahmat kepada orang yang beriman, kemudian sabar dengan ujian ni. Allah Ta'ala angkat darjatnya, dan sekiranya dia terbunuh, dia mendapat pahala syahid kecil. Maka sebab tu saya mengajak tuan-tuan sekalian, mari kita melihat hal-hal yang positif daripada ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni, setelah berhari-hari kita bercakap tentang perkara-perkara negatif yang kita tidak boleh nafikan. Itulah realiti yang berlaku. Tuan-tuan sekalian, banyak hikmah yang kita boleh perolehi daripada ujian yang berlaku ini. Yang pertama, ya, ujian ini mengajar kepada kita tanda kebesaran Allah yang Maha Agung. Dia Tuhan, kita makhluk, kita mempunyai kelemahan yang cukup besar, kita berhajat kepada Allah. Penularan wabak ini bermula daripada pekan kecil Wuhan di China. Akhirnya merebak ke 184 buah negara, termasuklah negara Amerika. Amerika ni kita tahu tuan-tuan sekalian, kuasa besar dunia pada hari ni. Yang antara kuasa besar dunia, Amerika. Tapi bila Allah Ta'ala hantar wabak coronavirus ini, satu virus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, sehingga jumlah kematian di Amerika, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, jumlah kematian di Amerika pada hari ini sudah melebihi 60,000 orang. 60,000 orang, tuan-tuan sekalian. Artinya Amerika sebagai kuasa besar dunia pun tidak mampu untuk mendandingi kebesaran Allah ini. Maka sebab tu kita kena akur sebagai manusia, sebagai makhluk, kita berhajat kepada Allah. Nak cakap besar, nak berasa kita hebat, nak berasa kita paling gah, tak boleh. Ya, kitalah segala-galanya, kitalah tahu segala macam, kitalah kuasa, kita, orang lain tak mampu nak kalahkan kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar satu makhluk, virus yang halus, yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, kita tidak mampu nak hadapi. Kerajaan Amerika pada hari ini berada dalam keadaan cukup, ya, tertekan. Jumlah kematian yang cukup dahsyat. Kita tengok masyarakat di Amerika beratur panjang untuk membeli makanan, kelaparan, berkilometer beratur untuk beli makan. Pengajaran pertama untuk kita dalam ujian ni, iaitu mengajar kepada kita, ya, Allah Ta'ala Maha Besar. Tanda kebesaran Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ujian ini juga mengajar kepada kita sejauh mana kita sebagai seorang Muslim benar-benar beriman kepada qada dan qadar, menerima takdir yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ini. Soal coronavirus ni berpunca daripada kelawar ke, daripada monyet ke, daripada masyarakat di China makan perkara yang tidak sepatutnya dimakan ke, ataupun kalau orang yang minat teori konspirasi, dia kata ni kerja jahat daripada China lah. Mereka buat virus di makmal mereka, tiba-tiba virus ni terlepas. Virus ni dibuat untuk melumpuhkan negara-negara tertentu. Wallahu ta'ala alam.
Walau bagaimanapun, sama ada dia berpunca daripada kelawar ke, daripada monyet ke, ataupun virus ni sengaja dicipta oleh golongan-golongan tertentu ke, bagi kita sebagai seorang Muslim, bila ujian ini sudah diturunkan oleh Allah, sudah berlaku, di sinilah mendidik kita untuk menerima takdir Allah Ta'ala dengan penuh keredaan. Dan bagaimana kita ingin memanfaatkan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk menghadapi ujian ini. Ya, pihak pakar perubatannya berusaha mencari ubat. Kita sebagai orang awam berikhtiar bagaimana untuk memastikan virus ini tidak kena pada kita. Kita kena terima ujian ini dan berusaha bagaimana ingin menghadapi ujian ini, ingin survive dalam keadaan baik. Terima apa yang berlaku ni takdir daripada Allah Ta'ala ke atas seluruh dunia. Bukan kita saja di Malaysia yang merazai, tapi seluruh dunia. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, hikmah ataupun hal-hal yang positif yang kita boleh pelajari daripada ujian ini, mengajar kepada kita, manfaatnya iaitu kita dapat ilmu-ilmu baru daripada peristiwa ini. Baik ilmu berkaitan dengan agama, masalah hukum hakam, ataupun urusan-urusan kehidupan harian kita, urusan keduniaan kita. Bukan hanya tuan-tuan, saya juga mendapat ilmu baru daripada peristiwa yang berlaku ni. Antaranya daripada sudut agama, daripada sudut hukum hakamnya, mengajar kepada kita iaitu bagaimana azan ketika mana berlakunya wabak. Rupanya ada azan khas bila berlaku penularan wabak. Kita tak boleh nak pergi ke masjid, tak boleh nak pergi ke surau. Ada azan khas, panggilan khas, azan khas bila berlaku penularan wabak yang diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga cara solat bagi orang sakit, bagaimana nak solat, bagaimana nak ambil wuduk bagi orang sakit, frontliner, doktor-doktor yang pakai pakaian yang cukup panas, bagaimana mereka nak bertayamum. Akhirnya kita mempelajari ilmu baru, cara bagaimana nak uruskan jenazah mereka yang kena wabak, bagaimana nak solat tarawih, nak solat Aidul Fitri dalam keadaan kita tidak boleh pergi ke masjid surau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segerakan tamat tempohnya ujian ini. Begitu juga kita dapat ilmu baru dalam istilah perubatan, istilah kedoktorannya. Dulu kita jarang dengar ni istilah endemik, epidemik, pandemik, kan? Hari ni kita tahu rupanya ada perbezaan di antara istilah ni. Kalau berlaku hanya kepada individu, orang tertentu, tempat tertentu saja disebut endemik. Kalau skalanya agak besar disebut epidemik. Kalau telah berlaku penularan melibatkan merata-rata tempat disebut sebagai pandemik, sebagaimana coronavirus pada hari ini. Ini ilmu-ilmu baru pada kita. Di saat berlakunya ujian, kita dapat menambah ilmu pengetahuan baru. Begitu juga yang keempat, hikmah daripada ujian yang berlaku ni mengajar kepada kita bagaimana kita menitik beratkan soal kesihatan. Balik rumah, basuh tangan, kita ajar anak-anak kita mandi dalam keadaan bersih, elok, sempurna. Persekitaran rumah kita perlu dijaga dengan baik. Bagaimana bila kita nak bersosial, nak bercampur gaul dengan masyarakat, bagaimana jaraknya, bagaimana adab batuk, bagaimana adab bersin. Padahal adab-adab ni diajar oleh Islam sudah sejak sekian lama. Tapi bila berlakunya penularan wabak ni menyebabkan kita rasa ingin menitik beratkan sungguh-sungguh soal kesihatan, kebersihan. Ini hal yang positif yang kita dapat. Begitu juga tuan-tuan sekalian, hikmah lain iaitu mengajar kepada kita untuk terus mendalami hadis-hadis Nabi, mendalami peringatan-peringatan Nabi tentang wabak yang muncul di akhir zaman. Apakah Nabi pernah sebut tentang wabak ini? Bila berlaku wabak, bagaimana kita nak hadapi wabak ini? Berminat kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, membuat penelitian, membuat kajian. Antaranya Nabi mengajar kepada kita bila berlaku wabak di satu tempat, khasnya wabak ta'un. Orang yang berada di dalam tempat tersebut tak boleh keluar, orang yang berada di luar tak boleh masuk ke dalam tempat berlakunya wabak. Kemudian juga dalam hadis Nabi banyak menyebut tentang di antara tanda-tanda kiamat kecil iaitu banyaknya berlaku kematian yang mengejut, kematian yang mendadak, tiba-tiba, tak kena sakit lama pun tiba-tiba dalam masa yang singkat mati. Antaranya hadis daripada Auf bin Malik. Nabi sebut di antara tanda kiamat iaitu 6 tanda kiamat kecil. Kematian aku, berlakunya pembebasan Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga ni, ada kaitan dengan kita ini. Yang ketiga iaitu Nabi kata nanti kematian akan menyerang kamu seperti penyakit menyerang kambing. Mati dalam keadaan tiba-tiba, mendadak, mengejut mati.
Nabi ibaratkan sebagaimana penyakit menyerang kambing, kerana kambing ni bila diserang dengan penyakit ni, dia bernanah badan dia, hidung dia, kemudian dia mati mengejut. Nabi gambarkan nanti akan berlaku penyakit seperti itu, menyerang kamu sebagaimana penyakit ni menyerang kambing, mati tiba-tiba, mati dalam keadaan mengejut. Ya, begitu juga dalam hadis tadi Nabi sebut 6 tanda kiamat tadi, kematian aku, pembebasan Baitul Maqdis, kematian yang menyerang kamu seperti penyakit yang menyerang kambing, mati tiba-tiba. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata nanti akan melimpahnya harta benda sehingga seorang lelaki mendapat 100 dinar, dia rasa tak cukup lagi, dia marah. Kerana boleh duit pada waktu tu banyak, sampai 100 dinar pun dia rasa marah lagi, tak cukup lagi. Kemudian nanti akan timbulnya fitnah yang akan masuk ke dalam rumah orang-orang Arab, rumah orang-orang Islam. Fitnah ni akan masuk ke dalam rumah siapa-siapa pun. Yang keenam, Nabi kata nanti kamu akan buat perjanjian di antara orang Rom, kemudian mereka khianat, mereka akan perangi kamu di bawah 80 panji, dan di bawah setiap panji itu ada 12,000 orang tentera. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi saya nak sebutkan tadi hal yang ketiga, iaitu kematian yang menyerang kamu seperti penyakit menyerang kambing, mati tiba-tiba mendadak, tak sakit lama pun, tiba-tiba kena penyakit, sehari 2 hari mati mengejut. Ini di antara tanda kiamat. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi kata apa dia? Inna min amaratis sa'ah ay yazhara mautal faja'ah. Sesungguhnya daripada tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu, iaitu apabila munculnya kematian yang datang secara tiba-tiba mengejut. Maka sebab tu hikmah daripada berlakunya ujian ni mengajar kepada kita untuk mengkaji, mempelajari, meneliti hadis-hadis Nabi SAW tentang wabak, tentang kematian, tanda-tanda kiamat. Kemudian hikmah yang lain lagi tuan-tuan sekalian, daripada ujian ni mengajar kepada kita tentang Allah Ta'ala telah mengatur rezeki manusia ni ada bahagiannya masing-masing. Tak banyak sikit ke, semua orang ni ada rezeki yang Allah Ta'ala atur. Tuan-tuan tengok musim berlakunya penularan wabak ni, musim PKP ni, kita duduk di rumah tak bergerak bebas, nak pergi ke kedai pun kedai tak banyak buka, nak beratur-beratur panjang pun kita tak nak. Akhirnya Allah Ta'ala beri rezeki kepada siapa dia? Rezeki kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang bertugas sebagai penghantar makanan, Grab Foodnya, Food Pandanya, KFC-nya, segala macam. Rezeki bagi mereka. Kita tengok bulan Ramadan ni, petang-petang ni, lepas asar ni, berulang alik, adik-adik kita ni bawa motor nak hantar makanan, nak kejar trip ni. Rupanya rezeki bagi mereka pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian yang ketujuh, hikmah daripada berlakunya penularan wabak ini dan berlakunya pelaksanaan PKP sampai masuk ke bulan Ramadan ni, mendidik kita supaya memanfaatkan hal-hal yang baru yang ada. Antaranya teknologi baru. Kita jadi kreatif, pandai kita memanfaatkan teknologi baru. Hari ni masjid surau nak buat tazkirah Ramadan pun, ustaz boleh tazkirah live di rumah masing-masing. Kemudian masjid siarkan di Facebook masjid. Tuan-tuan pula boleh tengok di rumah tuan-tuan. Hari ni nak mesyuarat, tak perlu lagi datang ke tempat mesyuarat, bilik mesyuarat. Di handphone kita, di laptop kita, komputer kita sudah ada pelbagai apps yang kita boleh install. Nak mesyuarat ada app Zoom-nya dan segala macam, memanfaatkan teknologi baru. Sekolah universiti pada hari ini pun sudah berusaha untuk melakukan proses pembelajaran dan pengajaran di atas talian online. Walaupun adalah sedikit kelemahannya, antaranya anak-anak kita di luar bandar, mungkin taliannya tak berapa bagus, line internetnya tak berapa bagus. Tapi inilah manfaat yang kita boleh dapat daripada berlakunya ujian ini, iaitu kita kreatif memanfaatkan teknologi baru yang ada pada hari ini, kerana Islam menerima hal-hal yang baru yang tidak bercanggah dengan agama, yang kita boleh manfaatkan. Kita boleh buat live di Facebook, tazkirah, perkongsian dan sebagainya dengan teknologi baru ada pada hari ini. Dan di antara manfaat besar daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni, rahmat bagi kita, rahmat bagi anak-anak kita, rezeki untuk anak-anak kita, iaitu ibu bapa mempunyai kelapangan waktu. Sebahagian besar ibu bapa pada hari ini tak boleh nak pergi bekerja, kecuali badan-badan tertentu, institusi-institusi tertentu yang diberi keizinan untuk beroperasi seperti biasa. Beroperasi seperti biasa. Tapi kebanyakan ibu bapa pada hari ini duduk di rumah bersama dengan anak-anak. Cuti sekolah bulan 3 itu berlanjutan sampai hari ini. Rezeki untuk anak-anak, iaitu ibu bapa diberi kelapangan masa. Baik kelapangan masa kepada individu ataupun kelapangan masa kepada orang yang berkeluarga. Orang individu lapang masa dia,
Daripada bersahur pagi tadi, kemudian solat subuh, lepas tu mereka boleh baca Quran. Sehari mereka boleh baca beberapa buah buku, boleh menulis, boleh merancang, boleh buat live hobi masing-masing. Ada rakan kita buat live hobi mereka setiap hari mengemas rumah. Live cara memasak apa semua kan. Cara mereka kemas rak buku. Mereka kongsi minat mereka kepada rakan-rakan di Facebook. Begitu juga di peringkat keluarga, ibu bapa akhirnya jadi kreatif bagaimana nak memanfaatkan masa lapang dengan anak-anak. Setiap hari ibu bapa ni terpaksa fikir esok aktiviti apa yang nak dibuat dengan anak-anak. Hubungan ibu bapa dengan anak-anak makin dekat, makin rapat. Kalau dulu keluar awal pagi, hantar anak ke rumah pengasuh, lepas asar baru ambil, kadang-kadang lewat maghrib baru ambil anak. Hari ni anak-anak Allah Ta'ala beri rezeki, hubungan mereka dengan ibu bapa sangat dekat. Ibu bapa boleh dengar anak baca Quran, boleh bimbing ibadat solat berjemaah, boleh bimbing ibadat solat tarawih, boleh perbaiki anak-anak baca Quran dan sebagainya. Ini rahmat kelapangan waktu yang perlu kita manfaatkan, susun sebaik mungkin. Begitu juga di antara hikmah lain daripada berlakunya PKP ni, berlakunya penularan wabak ni tuan-tuan sekalian, mengajar diri kita supaya tahan diri, iaitu sabar. Kerana bulan Ramadan ni Nabi sebut bulan sabar. Bahkan perkataan saum, puasa itu saum, diterjemahkan daripada sudut lughahnya, daripada sudut bahasanya, saum ni maknanya menahan diri. Menahan diri maknanya bulan ni bulan kena sabar sungguh. Sabar dengan PKP-nya, tak boleh bergerak bebas. Sabar ketika nak beratur di pasarnya, kena keluar satu orang saja. Cuma hari ni sudah dimaklumkan boleh keluar 2 orang dah. Dan jarak perjalanan untuk beli barang keperluan pun dah boleh melebihi 10 km pun dah diberi kebenaran. Mungkin sehari 2 lagi akan ditetapkan Masjid Surau boleh beroperasi seperti biasa, cuma ada SOP-nya. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan semua ketetapan-ketetapan itu. Sabar untuk tunggu barang yang kita order sampai. Bulan Ramadan ni bulan sabar sungguh. Ujian kita PKP ni mengajar diri kita untuk bersabar. Kemudian hikmah lain daripada berlakunya ujian ni, berlakunya pelaksanaan PKP ni juga tuan-tuan sekalian, mengajar kepada kita, kita ni hidup saling memerlukan antara satu sama lain. Peniaga memerlukan kepada pembeli. Kalau buka kedai tak ada orang beli, apa cerita? Pembeli memerlukan pada peniaga. Orang kaya memerlukan pada orang miskin. Orang miskin memerlukan pada orang kaya. Kalau orang miskin perlukan pada orang kaya, tu kita faham. Tapi bagaimana dengan orang kaya pun memerlukan pada orang miskin? Ini bagaimana kita nak faham? Kita nak faham ni kita kena tengok. Ada 2 hadis Nabi SAW. Antaranya hadis riwayat Abu Daud. Antaranya hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata kepada dia, "Abghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Carilah keredaan aku melalui orang-orang yang lemah di kalangan kamu, orang susah, orang miskin. Kerana sesungguhnya kamu diberi rezeki oleh Allah, diberi kemenangan, bantuan oleh Allah, kerana orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata kepada dia, "Hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum." Bukankah kamu diberi rezeki, diberi kemenangan, bantuan, melainkan kerana orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Apa maksudnya? Bukan kerana fizikal mereka lemah tu menyebabkan mereka boleh bantu kita, bukan. Tapi ulama' membahaskan daripada 2 aspek. Yang pertama, kebiasaannya makan minum kita. Contoh apa dia, makanan asas kita beras. Siapa yang bekerja di kawasan-kawasan kebun, di kawasan-kawasan sawah padi? Orang-orang lemah, miskin, susah ni. Artinya kita berhajat kepada mereka kerana mereka inilah golongan peladang, golongan petani. Yang kedua, kenapa Nabi sebut kita ni diberi rezeki, diberi kemenangan, bantuan oleh Allah kerana orang-orang yang lemah? Iaitu daripada sudut doa. Orang lemah, orang miskin, orang susah ni biasa angkat tangan berdoa pada Allah dan doa mereka ikhlas. Maka kita yang Allah Ta'ala beri rezeki lebih, ataupun di kalangan kita ada orang kaya, kita kena ingat kita memerlukan doa-doa orang yang lemah yang ikhlas pada Allah. Negara ni aman, damai, makmur, sentosa, tidak berlaku peperangan dan sebagainya, kita kena yakin sebahagiannya adalah berpunca kepada doa orang-orang yang lemah di kalangan kita. Maka sebab tu kena santuni orang yang lemah. Kena santuni orang yang lemah. Ambil tahu tentang persekitaran kita. Begitu juga bulan Ramadan ni mengajar kepada kita tuan-tuan sekalian, bagaimana prihatin kita kepada masyarakat di sekeliling. Ambil berat, ambil tahu persekitaran kita. Ambil tahu persekitaran kita. Jangan sampai ada orang yang tidak makan berhari-hari.
Kami turun sebagai NGO, turun hantar bantuan pada masyarakat melalui sumbangan tuan-tuan sekalian. Bila kita turun ke bawah ni, kita tengok rupanya ada orang yang lebih sulit keadaannya berbanding dengan kita. Ada orang yang lebih susah keadaannya berbanding dengan kita, tuan-tuan sekalian. Waktu tu kita rasa betapa bersyukurnya dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita sudah lebih daripada orang lain. Kerana ada orang yang lebih perit keadaannya pada hari ini berbanding dengan kita. Maka sebab tu santuni orang yang lemah, rasa bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, urus kehidupan kita dengan baik. Dalam masa yang sama, jangan kita lupa persekitaran kita. Ya. Sebab tu bila dalam isu Rohingya seminggu ni, saya tak berhajat untuk bercakap pada hari ini tentang Rohingya ni panjang lebar, kerana kita selalu ikuti benda ni sudah lama. Cuma bila sehari dua ni, ramai orang bercakap tentang kedaulatan negara. Saya secara peribadi dan juga rakan-rakan yang terlibat dengan NGO menggerakkan bantuan-bantuan kemanusiaan, kita tidak ada masalah langsung untuk kita bercakap tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara, masalah jenayah, kesanggupan negara untuk terima pelarian setakat mana, apa batasnya, ya. Kita tak nak berlaku perkara yang tak elok dan sebagainya. Kita boleh bercakap hal itu, tidak ada masalah. Walau bagaimanapun daripada sudut kita sebagai manusia, apatah lagi kita sebagai seorang Muslim, kemanusiaan dan kedaulatan, kedua-duanya kita kena bercakap dengan nada yang seimbang. Dengan nada yang seimbang. Kita bercakap tentang kedaulatan, kita juga kena bercakap tentang kemanusiaan. Kita boleh berbahas tentang kemampuan negara untuk terima pelarian, kita juga kena bercakap tentang akhlak, nilai hidup kita sebagai seorang Muslim terhadap Muslim, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Maka saya kurang bersetuju, dan kita tidak sepatutnya bersetuju kita membahaskan isu kedaulatan negara, keselamatan negara, masalah pelarian, lambakan pelarian, tapi dalam masa yang sama kita perlekeh warna kulit Rohingya. Segelintir di kalangan orang Rohingya yang perangainya tak bagus di Malaysia, kita hukum semua sekali tak bagus. Sedangkan sebelum ni selalu kita ucapkan perkataan, kalau ada orang Melayu perangai tak baik, jangan hukum semua orang Melayu. Kalau ada orang India perangai tak baik, jangan kata semua India tak baik. Kalau ada orang Cina perangai tak baik, jangan kata semua Cina tak baik. Ramai lagi orang Melayu, Cina, India yang baik. Begitu juga dalam masalah orang Rohingya. Ramai lagi yang baik. Tak dinafikan, adalah di kalangan bangsa mereka perangai tak elok, tapi tak boleh hukum semua. Sampai kita menghina warna kulit mereka. Sampai kadang-kadang nada bahasa kita, nada tulisan kita di Facebook, di WhatsApp, sampai kadang-kadang seolah-olah kita bersetuju dengan kezaliman yang menimpa mereka. Sampai ada yang sebut pada muka lah, Myanmar tindah mereka, eloklah mereka ditindah. Tuan-tuan sekalian, buruk-buruk huduh mana pun saudara Muslim kita, kita doa supaya mereka ditindah. Rasa seronok, bahagia bila mereka ditindas oleh sebuah kerajaan yang zalim terhadap mereka. Ini dilarang oleh agama. Di mana letaknya hadis Nabi yang kita baca selama ni, Al-Muslim Akhul Muslim, Muslim ni saudara pada Muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya. Maka sebab tu kesempatan bulan Ramadan ni kita perbaiki pemahaman kita ni, seimbangkan pemahaman ni dan melihat isu ni secara lebih luas. Kedaulatan satu bab, kemanusiaan satu bab, akhlak kita sebagai Muslim itu satu bab yang perlu kita perhalusi sebaik mungkin supaya kesempurnaan Ramadan kita ini mendapat tempatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk perkongsian tazkirah Ramadan untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadat pada hari berikutnya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa, ya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang bermanfaat, Ramadan yang bernilai, ya. Saya terlupa nak sebut tadi, bila Ramadan kita ni Ramadan dalam pelaksanaan PKP, kita pun tak banyak dah pergi bazar Ramadan petang-petang kan. Duit pun boleh jimat sikit. Maksiat mata kita, apa yang berlaku di bazar Ramadan pun kita dapat kurang kan. Kadang-kadang bila keluar daripada rumah ni macam-macam benda terpaksa kita lihat dalam bulan Ramadan ni. Akhirnya Allah Ta'ala jaga kita dengan adanya perintah kawalan pergerakan ini. Begitu juga kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada petugas keselamatan, frontliner, doktornya, tenteranya yang bertugas betul-betul. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudari lakukan ini dikira oleh Allah sebagai amalan yang soleh dan sebahagian daripada jihad di jalan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan manusia dan mendatangkan manfaat keamanan kepada masyarakat ramai. Mudah-mudahan dikira sebagai pahala jihad di jalan Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk daripada menimpa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim